Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1070. Antara paparan utama. Najib seorang kru, kata PM8. Itik patah kaki ditunggang kluster mahkamah. Kerajaan gagal urus COVID-19. Langgar SOP tanda tidak amanah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Mahyidin Mat Yassin menemplak Perdana Menteri ke-6 Datuk Seri Najib Razak bahawa 42 juta ringgit duit SRC yang dimasukkan ke dalam akaun peribadinya digunakan untuk tujuan sedekah dan Corporate Social Responsibility CSR. Beliau menyenaraikan penggunaan sebenar duit tersebut yang telah dikemukakan di mahkamah. Antaranya RM449,586.95 untuk bayar kad kredit Visa Platinum Najib, RM2,833,147.21 untuk bayar kad kredit Mastercard Platinum Najib, RM240,000 dibayar kepada Vitaspire Sdn Bhd milik seorang ahli Dewan Undangan Negeri UMNO Johor untuk mengendalikan sebuah portal online. RM2.5 juta dibayar kepada sebuah firma guaman untuk kerja-kerja political intelligence. RM238,914 dibayar kepada seorang Tan Sri untuk kerja-kerja mempromosi Ajib Gore kepada masyarakat Cina. RM100,000 dibayar kepada seorang kontraktor untuk membina bilik stol kediaman peribadinya di Kuala Lumpur. RM56,500 dibayar kepada sebuah syarikat plumbing untuk kerja-kerja pemasangan tangki air di kediaman peribadinya di Kuala Lumpur. RM77,300 dibayar kepada seorang kontraktor untuk membaiki kediaman peribadinya di Pekan dan puluhan juta ringgit lagi untuk lain-lain kegunaan peribadi dan politik. Mahyidin mengakui ada juga duit yang diberi kepada anak-anak yatim, tetapi jumlahnya tak seberapa jika dibandingkan untuk kegunaan peribadi dan politik. Ini tak termasuk RM4 bilion duit kumpulan wang amanah pencen KWAP yang dipinjamkan kepada SRC yang lesap entah ke mana, ujarnya dalam kenyataan menerusi Facebook rasminya. Beliau berkata akhirnya kerajaan terpaksa membayar hutang SRC kepada KWAP kerana hutang tersebut dijamin oleh kerajaan ketika Najib menjadi Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan mendapati Najib merampok syarikat SRC daripada wang KWAP iaitu wang rakyat, wang orang pencen, kata Mahyidin dengan merujuk kepada kenyataan Hakim Mahkamah Rayuan dalam kes SRC. Oleh yang demikian, kami bersetuju dengan Yang Arif, Hakim Perbicaraan bahawa semua elemen penting penyalahgunaan harta yang diamanahkan oleh Perayu iaitu Najib telah dibuktikan. Bukti menunjukkan dengan jelas bahawa Perayu bukan hanya menyalahgunakan RM42 juta iaitu maudud 3 dakwaan jenayah pecah amanah, tetapi juga telah memindahkan kepada kegunaan dirinya sendiri harta yang dia telah salah guna secara tidak jujur. RM42 juta itu berlawanan dengan dakwaan Perayu bahawa dia menggunakannya untuk tujuan program tanggungjawab sosial korporat CSR syarikat telah sebenarnya digunakan untuk manfaat peribadinya dan untuk tujuan politiknya. Ini bukanlah sesuatu yang boleh dikatakan sebagai telah dilakukan demi kepentingan negara. Tiada kepentingan negara di sini, yang ada hanyalah keaiban negara. Beliau menyifatkan Najib sebagai kruk atau penjahat yang mengumpul kekayaan untuk dirinya sendiri. Inilah CSR Najib, crook self-enrichment, sedekah kepada diri sendiri, tegasnya. Terima kasih PM8 kerana mengingatkan kembali penjarahan SRC International yang disabitkan ke atas Najib sehingga beliau dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebanyak RM210 juta. Akibat daripada perbuatan Najib itu, negara kita digelar kleptokrasi paling buruk oleh bekas Peguam Negara Amerika Syarikat Jeff Sessions. Oleh kerana Mahyidin adalah bekas timbalan Perdana Menteri dan juga timbalan Presiden UMNO yang kemudian menubuhkan bersatu demi menentang Najib, maka tidak salah jika kita menganggap beliau tahu sejauh mana kebejatan yang dilakukan oleh Presiden Parti yang kononnya memperjuangkan kepentingan Melayu itu.
Namun di sebalik pengetahuannya bahawa Najib seorang kruk yang menyebabkan kerajaan menanggung hutang yang dahsyat, beliau sampai hati menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan yang ketika itu sedang bertarung melawan kemarahan COVID-19 dengan bantuan UMNO. Malang bagi rakyat Malaysia kerana parti yang kononnya memperjuangkan Islam iaitu PAS turut sama bersekongkol dengan parti yang menjadi rumah sang kruk ini. Lalu beramai-ramai mereka menembus atap rumah Pakatan Harapan. Ini adalah untuk mengambil alih pemerintahan melalui atap, bukan oleh pintu belakang, tebuk atap. Maka PAS mengambil langkah untuk mengambil alih kerajaan untuk menyelamatkan kerajaan dan negara dengan proses demokrasi dengan mengambil sunnah Nabi SAW iaitu menyatukan umat Islam dan menyatukan masyarakat majmuk, kata Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Sebagaimana yang dilalui oleh rakyat sendiri, COVID-19 semakin mengganas dan rakyat mengangkat bendera putih kerana kelaparan. Rakyat juga hilang jentera demokrasinya apabila parlimen digantung oleh Kerajaan Perikatan Nasional yang dibentuk oleh Mahyadin, Hadi Awang, UMNO serta GPS. Perpaduan ummah bersama UMNO yang dibanggakan oleh PAS hancur berkecai apabila muafakat nasional terkubur tanpa pusara. Berbilion masuk akaun sendiri, itulah dia bos awak, sindir Mahyadin. Demi pilihan raya negeri Johor, PM8 kata Najib kruk. Tetapi beliau jugalah yang membawa gerombolan penyokong kruk yang kalah semasa pilihan raya umum ke-14 lalu kembali memerintah negara. Pemimpin PAS dan Bersatu tahu UMNO dikuasai kluster mahkamah, tetapi mereka tetap bersekongkol dengan parti itu di peringkat kerajaan persekutuan. Kebejatan apakah ini? Perang mulut antara pemimpin Perikatan Nasional dan UMNO semakin menjadi-jadi menjelang pilihan raya negeri Johor. Masing-masing cuba menegakkan benang basah. Baru-baru ini, pengarah pilihan raya PAS Muhammad Sanusi Maknur berkata, kestabilan politik hanya boleh dicapai jika kemarahan UMNO dan Barisan Nasional disekat daripada kembali memerintah. Formulanya UMNO tiada, kita boleh ada kestabilan. Mana-mana negeri yang UMNO mempunyai kerusi lebih sikit mesti pilihan raya negeri. Macam di Melaka, orang dia sendiri jatuhkan ketua menteri. Johor pun begitu kerana kerusi mereka lebih, kata Menteri Besar Kedah itu di petik Sinar Harian. Beliau membandingkan sikap UMNO yang berbeza apabila mereka tidak ramai dan menguasai Dewan Undangan Negeri. Kita tengok negeri lain bila mereka kerusi sikit, sikapnya lain. Seperti di Kedah, kita tidak mengalami masalah. Jadi syarat dia senang. Kerusi dia sikit, jadi penting kita tentukan Barisan Nasional jangan menang banyak. Dia macam kita duduk satu rumah, makan satu meja masak, satu lauk. Tetapi dia tikam belakang kita. Inilah perangai Barisan Nasional. Mereka sudah menerima macam-macam tetapi tetap tamak kerana mereka kalau boleh mahu semua, tegas Sanusi. Merujuk kepada jawatan menteri dan pengurusi syarikat berkaitan kerajaan GLC yang dipegang oleh pemimpin parti itu. Kenyataan Sanusi ini merupakan serangan terbaharu daripada pemimpin PAS yang dipinggirkan oleh UMNO menjelang pilihan raya negeri Johor. Bagaimanapun, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tampil mempertahankan partinya. Kita dah tunjuk buktikan kerajaan ini stabil. Saya sendiri Perdana Menteri UMNO dan disokong oleh rakan-rakan parti lain, katanya, seperti dipetik bernama kemarin. Beliau merujuk kepada memorandum persefahaman MOU antara kerajaan dengan Pakatan Harapan pada 13 September 2021 sebagai bukti kestabilan politik negara. Ia tidak pernah berlaku sebelum ini. Ia bagi memastikan politik negara dalam keadaan stabil. Jadi tiada isu seperti yang dikatakan Menteri Besar itu, katanya. Sebelum ini, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mengumpamakan UMNO seperti itik yang patah kaki. Beliau berkata demikian ketika mengulas keengganan UMNO untuk bekerjasama dengan Bersatu dalam muafakat nasional walaupun telah sama-sama dirintis dengan PAS. Hadi berkata Barisan Nasional tidak relevan lagi sehingga Perikatan Nasional dibentuk untuk menggantikannya. Menurut beliau, ada yang patah kaki pada pilihan raya ke-14. Tapi malangnya, kita bukan nak ajar itik berenang. Kita nak selamat itik yang patah kaki. Ada yang patah kaki pilihan raya 14. Kita selamatkan itik patah kaki kan. Bukan nak ajar berenang, dia patah kaki. Malangnya bila kaki dah sembuh, ni nak berenang sendiri. Nak tinggal kita. Ini. Jadi itu satu benda yang tidak bermoral. Yang tak betul. Katanya. Beliau menyela pihak yang mengadakan pilihan raya negeri lepas satu negeri yang dikuasai Barisan Nasional. Yang buat strategi ini kluster mahkamah. Kluster yang kalah pada pilihan raya umum ke-14 dan tiada jawatan. Kalau kita ada moral lawan di mahkamah, jangan susahkan rakyat. Ini nak susahkan rakyat dengan pilihan raya. Nak selamatkan diri, susahkan rakyat. Lawan di mahkamah kalau kita betul, jangan takut, tegasnya. Beliau juga menegaskan agar Barisan Nasional tidak lagi mengadakan pilihan raya negeri sedemikian. Justru kenyataan Sanusi hanya sebagai mengulangi pandangan Presiden partinya sebelum ini.
Pada 8 Februari lalu, sebuah portal melaporkan bahawa Majlis Kerja Tertinggi UMNO MKT telah membuat keputusan untuk mencalonkan Datuk Seri Najib Razak sebagai Perdana Menteri pilihan Barisan Nasional untuk pilihan raya umum ke-15 yang akan datang. Menurut laporan portal Politik Negaraku, pilihan itu dibuat berdasarkan populariti yang diraih oleh Najib Razak serta kredibiliti beliau yang sentiasa disokong oleh rakyat Malaysia. Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi dipetik sebagai berkata beliau percaya UMNO dan Barisan Nasional akan menang besar dalam pilihan raya umum ke-15. Pemilihan UMNO itu membuktikan dengan jelas dakwaan bahawa parti tersebut dikuasai kluster mahkamah. Untuk rekod, baru-baru ini One Malaysia Development Berhad, 1MDB dan 4 anak syarikatnya berjaya memperolehi injunksi ex parte daripada Mahkamah Tinggi terhadap Datuk Seri Najib Razak untuk membekukan asetnya sebanyak 681 juta US dollar, kira-kira 2.85 bilion ringgit. Saman itu antara 22 saman sivil yang difailkan untuk menuntut lebih 23 bilion US dollar bagi pihak 1MDB dan bekas anak syarikatnya SRC International Sdn Berhad terhadap beberapa individu yang didakwa terbabit dalam skandal kewangan itu. Menurut bernama Najib, kini sedang dibicarakan atas 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan berjumlah 2.3 bilion ringgit daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Jika penyokong Bersatu dan PAS pun nampak kebejatan kluster mahkamah, adakah rakyat Malaysia sudah dirasuk virus berbalisma untuk menyokong Najib sebagai Perdana Menteri lagi? Ingat tak lagi, begitu lantang Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berteriak bahawa Kerajaan Perikatan Nasional gagal. Pada 14 Julai 2021, Ahmad Zahid dalam satu hantaran di Facebooknya berkata, apa yang dikuatiri akhirnya telah jadi kenyataan. Apa yang telah mereka ramalkan telah pun berlaku. Kes jangkitan harian COVID-19 di Malaysia sudah pun mencapai 5 angka iaitu lebih 11,000. Hujah peningkatan itu disebabkan proses saringan di pertingkat not applicable. Faktanya sebanyak 870 kluster aktif telah direkodkan dengan lebih 96,000 kes jangkitan aktif. Hampir 7,000 nyawa sudah terkorban akibat kegagalan mengawal pandemik. Beliau juga menyindir kerajaan, satu-satunya pencapaian terbaik Kerajaan Perikatan Nasional berjaya beli kontena untuk menyimpan mayat. Sebenarnya kita tidak pasti pun sama ada itu wajar dianggap sebagai pencapaian, ujarnya. Ahmad Zahid menggunakan angka jangkitan COVID-19 sebagai salah satu daripada alasan untuk menjatuhkan kerajaan tebuk atap yang diketuai Tan Sri Muhyiddin Mat Yassin yang disokong oleh UMNO. Kerajaan diambil alih oleh UMNO dan naib Presiden parti itu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kini memegang jawatan Perdana Menteri. Kebetulan Menteri Kesihatan ketika itu ialah Datuk Seri Adham Baba, Ahli Parlimen UMNO Tenggara dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi pula dipegang oleh Ahli Parlimen UMNO Rembau Khairi Jamaluddin. Beliau juga merupakan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan. Kalau Kerajaan Perikatan Nasional gagal, yang tidak dapat dinafikan, kedua-dua menteri berkenaan adalah terpalit sekali dengan kegagalan tersebut. Maknanya, apabila kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional juga adalah kegagalan UMNO BN. Menurut bekas Menteri Kesihatan, Dr. Zulkifli Ahmad, hanya apabila politik pandemik diketepikan dan pakar kesihatan negara di dalam Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan di luar KKM seperti dalam bidang akademik, Expert Advisory Group, doktor swasta, Kor Kesihatan Tentera dan NGO digemblingkan secara inklusif di dalam Greater Klang Valley Task Force GKVTF, pandemik ini berjaya diurus dengan efektif dan perkhidmatan kesihatan dapat dikembalikan kepada sedia kala. Kata Zulkifli, Perikatan Nasional juga banyak mencemari pengurusan pandemik dengan unsur-unsur politik yang menghindari kaedah sains untuk mengatasi ancaman coronavirus. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Kuala Selangor itu juga memberi amaran bahawa lonjakan kes akibat daripada varian Omicron harus ditangani dengan bijak dan cermat supaya tidak bertambah parah dan menjejaskan sistem perkhidmatan kesihatan negara dan juga moral pekerja kesihatan yang bertarung 2 tahun berturut-turut dan memelihara ekonomi negara yang baru menghampiri pemulihan. Malang sekali, kini kita menyaksikan bilangan jangkitan positif COVID-19 kembali mencanak naik. Jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara hari ini sudah mencecah lebih 3 juta. Jumlah kumulatif kes COVID-19 setakat 13 Februari adalah 3.04 juta kes selepas pertambahan sebanyak 21,072 kes baharu. Jumlah kematian kini ialah 32,125. Untuk rekod, tiada kematian akibat COVID-19 semasa Kerajaan Pakatan Harapan mentadbir negara ini sehingga 24 Februari 2020. Program imunisasi dijalankan dengan agresif sehingga membabitkan kanak-kanak.
Menurut laporan, 98% populasi dewasa telah lengkap vaksinasi. Kini kerajaan sedang mempromosi dos ketiga atau penggalak. Tetapi COVID-19 tetap mencanak naik. Salah siapa? Salah varian Omicron ke? Salah jemaah umrah yang baru pulang dari Mekah ke? Sudah tentu bukan berdasarkan teori Ahmad Zahid. Ini salah kerajaan. Namun, kini kerajaan itu diketuai oleh Ismail Sabri daripada UMNO, bukan lagi Mahyadin daripada Bersatu. Justru apa alasan UMNO untuk kekal di atas persada kuasa di negeri Johor atau negara? Sama ada sekarang atau pada pilihan raya umum ke-15, kerana setelah kalian berkuasa, COVID-19 tidak juga reda. Data yang direkodkan kekal dalam sejarah negara. Hakikatnya, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional 2 kali 5 saja. 3 pemimpin tertinggi Barisan Nasional dikenakan kompaun kerana melanggar prosedur operasi standard SOP COVID-19 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Mereka ialah Bendahari Agung Barisan Nasional Datuk Seri Hishamuddin Hussein, Pengerusi Barisan Nasional Johor Datuk Seri Hasni Muhammad dan Presiden MIC Tan Sri S. Vigneswaran. Turut di kompaun penganjur Majlis Pelancaran Brigade MIC yang diadakan di Stadium EduCity Iskandar Puteri. Saya telah mengarahkan pegawai KKM Putrajaya untuk keluarkan kompaun kepada Datuk Seri Hishamuddin, Datuk Seri Hasni, Tan Sri Vigneswaran, pemimpin utama yang hadir dan penganjur di bawah Akta 342. KKM Putrajaya akan terus pantau SOP sempena PRN Johor. Menurut Ciapan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin menerusi akaun Twitter rasmi beliau. Ramai tidak tahu Menteri Kanan Pertahanan Hishamuddin ialah pengerusi mesyuarat kuartet Menteri COVID-19. Menurut Ahli Parlimen Segambut, pada September 2021, Hishamuddin Hussein telah ditugaskan oleh Perdana Menteri supaya mengetuai usaha menguruskan COVID-19 di bawah Majlis Keselamatan Negara MKN. Beliau pernah berkata, antara arahan yang diberikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kepada saya adalah untuk menyemak semula dan memperbaiki SOP sedia ada dari semasa ke semasa. Hishamuddin yang mempengerusikan mesyuarat kuartet Menteri COVID-19 yang terdiri daripada Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Kewangan termasuklah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Sebelum ini telah mengumumkan pelbagai jenis SOP COVID-19 termasuk untuk ibadah umrah, My Travel Pass. Malah beliau turut memberi jaminan yang pilihan raya negeri Johor akan dikendalikan dengan selamat, ujar Hana. Justru Hana melihat tindakan beliau melanggar SOP COVID-19 di Majlis Persiapan di Pilihan Raya Negeri Johor, anjuran MIC Johor baru-baru ini tidak boleh dimaafkan. Hana berpendapat kompaun yang dikenakan tidak memadai memandangkan beliau seorang menteri yang mempunyai polis pengiring, pengawal peribadi dan pegawai khas yang selalu hadir lebih awal untuk memastikan semuanya mengikut perancangan sebelum ketibaan menteri. Pelanggaran SOP COVID oleh seorang Menteri Kanan Pertahanan dalam sebuah majlis seperti itu adalah sesuatu yang tidak boleh dimaafkan. Tindakan tersebut jelas memperlihatkan sikap sombong dan mementingkan diri sendiri kepimpinan Barisan Nasional yang lebih mengutamakan politik Johor berbanding keselamatan rakyat, katanya. Menurut Hana, Hishamuddin pernah dilihat menghisap vape di dalam parlimen yang telah diisytiharkan sebagai kawasan larangan merokok oleh Menteri Kesihatan. Jika di negara lain, menteri mereka akan meletak jawatan jika didapati melanggar SOP, ujar beliau. Hana berpendapat Hishamuddin tidak sepatutnya dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan dan mengumumkan SOP COVID-19 di peringkat kebangsaan lagi. Bagaimana kita boleh mempercayai beliau untuk memutuskan SOP untuk rakyat Malaysia? Soalnya, Hana melihat apa yang dilakukan Hishamuddin bukan sekadar melanggar peraturan yang dibuat oleh diri sendiri tetapi satu kecuaian. Ini adalah satu lagi tindakan cuai secara terang-terangan oleh kepimpinan Barisan Nasional Johor sehingga memaksa pilihan raya negeri diadakan ketika rakyat Johor masih belum pulih daripada kesan COVID-19. Ini adalah kegagalan kepimpinan yang serius dan Hishamuddin mesti meletakkan jawatan atau digugurkan sebagai Menteri Kanan. Jika tidak, rakyat Johor perlu menghukum pentadbiran kerajaan BN-PN ini kerana tindakan cuai mereka kini sudah menjadi kebiasaan, tegas Hana. Apabila pemimpin Barisan Nasional melanggar SOP yang mereka buat sendiri, sebenarnya mereka telah mengaibkan diri sendiri. Ini kerana mereka telah menunjukkan sikap tidak amanah diri sendiri di hadapan khalayak ramai. Apakah pemimpin sebegini boleh kita harapkan untuk menepati janji sedangkan peraturan yang dibuatnya sendiri pun dilanggar? Sudah banyak kali kita mendengar kisah sebegini. Ibarat harapkan pegar, pegar makan padi. Tiada maaf bagimu, rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portalJomChannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azli Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas,
Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.